Melayu kita dulu ada Bluetooth. Sekarang dah tak main Bluetooth dah. Orang main WhatsApp tak main Bluetooth dah. Okay. Bluetooth, kita panggil Bluetooth. BLUETOOTH. Sedangkan sebutannya Bluetooth. Jadi sa tu ialah TH, Bluetooth. Jadi kalau kita ngaji, kan ada Quran tu. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Bluetooth. Kan? Sebab itu kaedah Arumi ni membantu untuk makhraj juga. Sama juga sebut kita perkataan korban, K-O-R-B-A-N, korban. Dia kurban, qaf, Q, korban. So automatik huruf kaf tu adalah Q. Sebab itu penting makhraj ni. Kita pergi huruf kaf tu adalah Q. Macam ni. Qaf ialah Q, kaf ialah K. Jadi kalau K korban ni kurban. Kalau korban maksudnya susah, payah, beban. Kalau kurban bermaksud maksudnya dekat, hampir, rapat. Jadi ibadah kurban, ibadah mendekatkan diri pada Allah. Kalau korban, jadi ibadah yang menyusahkan. Sebab tu kaf dengan Q je, bezanya akan lari makna lah. Lam L, Mim M, Nun N, Waw W. Tapi kalau waw yang baris mati, macam ni, waw mati, dia U. Huruf vokal dalam Al-Quran ada. Alif A, ya ni I, waw, U. Ni huruf mat. Huruf mat. Okay. Kaedah dia. Kha KHA. Jadi apa khabar, bukan apa kabar. Kita kabar. Apa khabar, KHA. Jadi semua ni telah di dirumikan untuk pertemuan hukum tajwid. Tapi kita nak bincang tentang hukum tajwid macam ni kaedahnya. Sebab tu baris atas A, baris bawah I, berdepan U, baris mati tak ada apa-apa. Kalau baris atas 2 tanwin AN, baris bawah 2 IN, baris depan UN. Kalau huruf yang bertasydid sabdu tu double, hurufnya 2 kali, dua huruf. Itulah kaedah. Okey. Contohnya macam ni. Ini latihan makhraj lah. Baban walibabna minal mubni mubaban walibaba tataw walitasna minal musni mutataw walitata sasaw walisasna minal musni musasaw walisasa. Okey, kalau kita nak tahu betul tak betul huruf ha ni, ha ni sebenarnya cara sebutan kita adalah kita press baki udara yang ada pada paru kita keluarkan. Ha, dia bukan ha. Ha kita ambil angin. Ha, kita hanya keluarkan baki udara kat paru ni. Okey, kalau boleh habis berarti salah. Dia akan berhenti kat sini. Okey, jom. Ha walihna minal muhni. Habislah. Kan? Tapi kalau huruf ha walihna minal muhni walihaha. Kalau ha walihna minal, habis dah. Tak boleh dah. Sebab itu ha tu adalah press baki udara kat paru-paru tu. Macam itulah kaedah sebutannya. Okey. Hukum nun mati dan tanwin ni ada 5 je. Masuk ini idgham, zahir ni izhar, lepas tu tukar ni iklab, ikhfa maksudnya sembunyi, masuk ada 2, masuk dengan dengung, masuk tanpa dengung. Macam zahir tanda dalam Quran nunnya bertanda mati nun tanda mati. Tanwin dia baris dia selari. Lepas tu ni 69. Sebab ada nanti kaedah kat sini pula 99, nampak? Nun tidak bertanda mati. Baris 2 tak selari, 99. Macam nak hafal huruf idgham, mim ya nun waw mim, minum je. Jadi kalau selain daripada huruf minum, jumpa nun tanwin tak selari dan 99 ni semua huruf ikhfa. Macam tu kaedahnya. Lepas tu ada latihan dia dalam kelas. Dalam bengkel tu, saya nak buat bengkel ni dalam 4 jam je. Okey, dalam 4 jam je. Itulah kaedahnya. Kalau kita nak kongsi lah. InsyaAllah. Kalau saya cadang, tapi tak apa, kita bincang dulu. Kalau siang, Sabtu dan Ahad, sibuk tak? Ahad saya free. Sabtu tak free? Sabtu jadi kelas. Sabtu kalau 2 jam je, 2 jam kita ambil. Kalau malam saya ada daurah tak habis lagi sebenarnya. Kalau kelas petang lepas asar 2 jam susah.
nak buat high tea, nak buat Ada yang bekerja. awal pagi, Sabtu Ahad. Oh, tak tahan. Dia sebab Tak saya boleh. ambil 2 hari je. Satu hari tu dalam 2 jam je. Sebenarnya kalau complete semua 4 jam. Tapi kalau 2 jam saya rasa dah boleh cover semua dah. Lepas tu jangan takut, tak kena baca seorang-seorang insya-Allah. Sebab kita belajar kaedah. Kita hanya belajar kaedah je. Dan kaedah tu nanti kita akan terjemahkan dalam pembacaan kita ni. Sebab tu kalau perasan saya sebut ni tanda berombak, tak payah pening, ni 4-5 harakat hukum dia kan. Lepas tu mim ada tanda mati, pendek dia, pendek umur dia. Mim tak mati, panjang umur dia. Kadang-kadang macam tu je. Supaya kita dapat kuasai. Tak sempat lah nak hafal dirham ma'al guna lah, dirham bila guna dah. Belum masuk mat lagi. Mat badal lah, mat iwad lah, mat kalimi mustaqal, mat kalimi muhaffaf, mat harfi mustaqal, mat harfi muhaffaf. Tu nak hafal semua memang susah. Jadi kita tak payah pening nama-nama, kita belajar simbol di dalam rasam Osmani. Dalam rasam Osmani sebenarnya ada simbol yang kita tak perasan. Jadi saya dah bongkar simbol tu. Allah SWT tu yang memudahkan dah. Punca dia, saya mengajar seorang, dia anak saudara Datuk Seri Syarizat Jalil. Dia adik dia, akak dia, kahwin dengan orang Belgium. Tapi yalah, perkahwinan dia tak lama. Dia bercerai, jadi anak dia yang sulung dia jaga, yang nombor 2 tu. Dia ikut suami dia kat Belgium. Tapi akhirnya dia dapat balik penjagaan anak dia yang nombor 2 tu. Dah umur 13 tahun baru dapat. Jadi 13 tahun tak tahu apa, tak tahu ambil uduk, tak solat, tak ni apa. Jadi dia panggil saya. Kebetulan macam mana dia panggil? Tak tahulah. Saya panggil. Kebetulan Allah SWT dia kata, boleh tak ajar daripada A sampai Z. Dia tak tinggal, tak tahu huruf. Saya masuk-masuk macam mana tak tahu huruf ni. Kan, lepas tu tak dia cakap Melayu. Saya pula terkekil nak cakap Inggeris dengan dia. Kan? Jadi macam mana nak ngajar? Okey, sedangkan dia tak kenal huruf. Saya buatlah tajwid kaedah Ar-Rumi ni. 6 bulan je saya ngajar dia. Alhamdulillah. Dah boleh baca Quran laju dah. Dia dah baca Quran laju dah. Ada seorang lagi kira pengarah kanan juga dalam satu apa nama kira agensi kerajaan lah. Dah nak pension dah, tentu umur dia 53. Alif bata tu pun dia tahu huruf alif bata sebab yang nyanyi lagu tu yang alif bata pak talib curi nangka nak cium anak darah tercium buntut kuda tu kan. Dia kata ustaz, saya tahu alif bata sebab tu je, sebab lagu tu je. Alif bata, lepas ta tak tahu dah. Lepas ta tak tahu dah. Oh ya, cakap macam mana gitu. Dia kata ustaz, saya tak tahulah, bapak saya lah, dia kata saya tak salahkan bapak saya lah. Orang lain semua pergi kalau kat kampung tu semua pergi belajar ngaji. Malam-malam maghrib pergi belajar ngaji kan. Jalan kaki malam-malam. Saya seingat saya tak pernah belajar ngaji daripada kecil. Bapak saya memang tak hantar saya belajar ngaji. Sebab itu saya tak kenal huruf. Oh, macam mana kaedah? Tu saya ajar kaedah Ar-Rumi ni. 2 bulan dia dah boleh baca Quran dah. 6 bulan saya cakap okey tak apa, jalan terus. Saya tak sambung lah. Saya takkan ngajar sampai dia khatam, tapi bila 6 bulan dia boleh baca Quran sendiri, dah. Alhamdulillah, itulah. Tu kaedah ni lah, kaedah ni. Macam tu lah saya sebut tadi, nak bayar bil api. Rabbil alamin, bil kan. Tapi kalau kita ngaji kan kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil alamin kan. Kenapa ada bunyi rabbil alamin? Tu. Kadang-kadang ngaji tu kan. Okey. Tapi kalau nak bayar bil api tak ada. Saya nak bayar bila api, saya nak bayar bila air tak ada kan. Saya nak bayar bil api, saya nak bayar bil air kan. Jadi kenapa betul pula sebutan kita? Itu satu. Yang macam remaja yang budak Belgium ni nak sebut waladhdallin susah sangat. Cuma mana saya nak buat? Okey, sebut dol, D-O-L-L, anak patung kan? Dol, waladhdall, dal, lepas tu lin. Terus boleh. Waladhdallin. Terus tepat. Rupanya bahasa Inggeris ni banyak boleh bantu kita. Macam ifak lagi susah. Alif nun ka in wa in kana. Saya terus tulis je. Alif tu baris bawah I, nun mati N,
Sebab tak ada atas. Kalau atas NA, bawah NI, depan NU. Tapi N baris mati N saja. Lepas tu kaf tu ialah K. Ya, kaf ialah K. INK semua sebut dalam bahasa Inggeris. Seru cepat dia. Ing. Tu ikhfa tu. Boleh pula ikhfa. Tapi ngaji kenapa? In kana. INK, ing. Ing dakwat yang dalam bahasa Inggeris. Jadi wa ing. Wa ing, betul lah. Ing dakwat. Wa ing kana. Terus ada ikhfa. Terus ada ikhfa kan. Jadi itulah yang datangnya kaedah rumit, insyaAllah. Nanti kita susun balik. Nanti saya bincang dengan Seri. InsyaAllah lepas ni kita cuba susun dua hari. Satu pertemuan tu 2 jam. Dia kaedah dia murah je. Okey, carikan saya nun yang tak ada tanda mati dalam Al-Quran. Cari lah mamai. Siapa dah jumpa, kalau dia tak berani nak sebut, Ustaz saya dah jumpa Ustaz tapi tak boleh nak sebut. Tunjuklah dekat depan kamera ni. Oh ni okey, ataupun sebut surah apa, ayat berapa, nanti saya cari lah. Okey, jom kita rumikan dia. Cara rumikan pertemuan kod tajwid. Jadi saya akan ajar kaedah sebutan lah. Kaedah sebutan yang betul. Macam tu kaedahnya. Okey, jumpa pula. Okey, jom kita cari 69 macam tu. Jadi ada ke 69 Ustaz tanda tanwin? Ada. Contohnya macam ni kan. Okey, surah yang kita nak bincang ni malam ni. Nampak ni? Kan? Tu. Allah SWT. Ni. Wasawa'un, nampak un ni? Tanwin ni kan? Ni 69 dah. Kalau 99 yang macam ayat sebelum ni. 99 macam ayat sebelum ni. Ni ayat 99. Ni nampak ni tanwin dia tak selari kan? Nampak kan? Okey. Tanwin dia tak selari kan? Saddown. Lepas tu saddown fa'arsha. Okey, tak selari. Tak selari tengok. Dia kalau masuk huruf minum dengan lari, mim ya nun waw mim, dengan lari itu huruf idgham. Maksudnya kita masukkan kat sini. Okey. Sekejap Seri minta maaf sekejap kita ni nak ni pun ilmu jugalah insya-Allah kan. Okey, sekejap saya tunjuk. Sekejap Okey. Sekejap. Okey. Cuba besarkan dia. Sekejap. Tak boleh besar lah pula. Kenapa tak boleh besar? Okey. Okey, macam ni kan kaedahnya. Sekejap saya padam dulu. Okey, kalau boleh tengok insya-Allah nanti kita akan gunakan teknik ni lah. Okey, saya tulis dulu saddan. Tak selari. Okey, wow. Okey. Jadi kan, ni pertemuan kod tajwid dia. Sekejap Lepas tu sin S, lepas tu baris atas A, oleh kerana dal ni adalah D, ada double, sad, okay, A, sebab AN, sebab baris atas. Lepas tu W, Wa, okay, macam ni kaedahnya. Saddan kan, saddan, Wa. Okay, kata dia idgham. Idgham ni, buang nun masuk kat W. S-A-W. Jadi kita akan eja sadda, lepas tu 2 harakat dengung, 2 HD, lepas tu masuk alik sadda. Jadi gini ya. Jadi bunyi dia saddau, daw. Saddau. Okey, dengung kat hidung. Saddau. Nampak? Saddau. Okey. Kalau bunyi saddau. Tapi kita boleh dengung kan saddau kan saddau wa min khalfihim sadda. Okey, yang ni pula yang keduanya sadda ni sebab dia ikhfa. Sebab macam mana nak kenal ikhfa? Dia jumpa huruf selain daripada minum dengan lari. Sebab kalau minum dengan lari
dia itu adalah huruf idgham ma'al ghunna dengan bila ghunna, dia huruf idgham. Jadi bila huruf fa ni bukan huruf idgham, kan, huruf idgham, jadi huruf ifa semuanya. Jadi macam mana ifa sembunyikan. Jadi dan ni letak g. Saddang saddang, kalau kita tak naikkan kat hidung makhraj dengung tu dia akan salah, tapi dia akan bunyi saddang, dng dang, saddang, kan. Tapi kalau naikkan kat hidung dia terus hilang yang bunyi g tu. Jadi bunyi saddang dengan hidung. Jadi saddang fa'aghshaynahum waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu kaedah Ar-Rumi. Tu macam tu kaedah Ar-Rumi bantulah. Jadi kita automatik, ni bukan huruf ni huruf minum ni, saddaw, waw ni mim ya nun waw, huruf minum, jadi idgham. Idgham maksudnya masukkan tanwin tu kat dalam huruf waw dulu. Jadi kalau dari atas an, jadi n tu masuk kat waw, jadi saddaw, baru naikkan kat hidung, dengung kat hidung. Jadi saddaw tu. Lepas tu yang ni tanwin atas jumpa fa bukan huruf minum, sebab mim ya nun waw mim, lam dengan ra, tak ada huruf fa. Jadi itu ifa. Jadi ifa letak huruf g, jadi bunyi saddang. Tapi naikkan kat hidung. Saddang fa'aghshaynahum saddang. Nampak Kalau tak saddang, bukan. Saddang. Tu kaedahnya. Ni yang kaedah Ar-Rumi, insya-Allah. Okay, nanti saya susun balik insya-Allah untuk kita sama-sama selesaikan ni. Okey. Jom kita masuk hari ni ayat yang baru. Sebelum tu kita buka dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay. Hari ini kita masuk ayat ke-10. Cuma saya hutang minggu lepas tafsiran tentang ayat yang ke-9, kita hanya baca je. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda. Kalau nak sambung terus, wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Okey. Okey. Dan kami jadikan di hadapan mereka dinding. Sebab kalau bincang pada ayat sebelumnya, apa dia? Ayat sebelumnya. Perumpamaan orang-orang yang Allah yang tidak mahu menerima kebenaran, kata Allah, kami belenggu dengan cara merapatkan kedua tangan ini dan letakkan pada tengkuk mereka. Kemudian siku ini dirapatkan ke dagu, azqani. Fahum mukmahun. Jadi mereka terdongak. Bila mereka terdongak, apa juga diberikan kepada mereka, sama ada kebaikan, mereka tak akan dapat lihat kebaikan tersebut. Bukan sekadar itu, bila Allah dah tutup mata hati mereka ni, supaya mereka ni tidak akan beriman, maksudnya Allah dah tutup hati mereka sebab mereka ni tak berusaha untuk beriman, tapi mereka memperolok-olokkan iman. Jadi Allah kata wa ja'alna min baini aidihim, jadi kami jadikan di hadapan mereka dinding. Dah lah terdongak, lepas tu dinding lagi kat depan mereka. Wa min khalfihim sadda, belakang mereka pun Allah letakkan dinding. Fa'aghshaynahum, maka kami, kata Allah SWT, aghsha ni tutup rapat. Aghsha ini kalau ikut dalam terjemahan yang tepat adalah patri. Kalau orang buta macam kita sekarang ni, okey, kita pejam mata, cuba pejam mata. Kita letak tangan kita kat depan ni, masih nampak lagi bayang-bayang tangan kita lalu kat depan ni, sebab kita masih lagi walaupun tutup mata ada cahaya, ada cahaya, okey. Tapi orang yang Allah aghshaynahum ni, Allah
Arsha dia apa nama? Uh, bu, bukan tutup mata. Bukan tutup mata mereka tapi buta. Tak nampak langsung. Cahaya pun tak nampak. Cahaya pun tak nampak. Itulah gambaran nanti kalau maksudnya orang yang Allah telah tutup hati mereka, pandangan mereka, mata mereka, fahum la yubsirun. Jadi mereka tak akan melihat kebenaran tersebut. Ini yang disebutkan tentang tu Okey, jom. Seterusnya, ini tafsiran daripada Ibn Kathir. Saya bawakan 5 tafsir. 4 tafsir sebenarnya, 4 tafsir tapi 5 orang yang bertindak dalam tafsir ni. Pertama Ibn Kathir. Nama tafsirnya adalah tafsir Quranil Azim. Maksud wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda tu fa aghshaynahum tu. Okey, apa maksud fa aghshaynahum? Kami tutup mata mereka daripada kebenaran. Jadi mereka tak akan dapat lihat kebenaran. Okey. Yang mereka lihat semua benda baik itu semua benda buruk je. Sebab itu kita kena doa pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa kita adalah Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami sesuatu yang baik itu ya Allah sebagai baik. Sebab kita tak nak nanti sampai satu tahap kita tak nampak kebaikan itu sebagai satu kebaikan. Kan? Lepas tu kita minta pada Allah Ta'ala tunjukkan kami kebaikan ya Allah dan rezekikanlah kepada kami untuk mengikuti kebaikan tu. Lepas tu kita doa lagi wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami sesuatu yang buruk itu sebagai buruk ya Allah, ataupun sesuatu yang jahat itu sebagai jahat ya Allah. Sebab nanti akan tiba zaman yang jahat tu kita nampak baik. Yang jahat tu kita nampak baik. Lepas tu kita kata warzuqna ijtinabah, dan rezekikanlah kepada kami untuk menjauhinya. Tu doa tu Jadi Allah tutup mata mereka daripada kebenaran, tidak memberi manfaat kepada mereka kebaikan, dan mereka tidak akan diberi hidayah. Ini dalam tafsir Ibn Kathir. Dalam tafsir Ibn Abbas ni seorang sahabat Nabi, sepupu Nabi yang Nabi doakan kan, Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, berilah dia ilmu, ajarkanlah dia. Atau Allahumma, doa dia, ya Allah perdalamkanlah ilmunya dalam agama. Allahumma faqihu fid din. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah dia tentang tafsir Al-Quran. Jadi orang yang paling pakar tentang tafsir Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Itu doa Nabi SAW kan pada dia. Jadi Ibnu Abbas kata saddan ini adalah penutup. Okay, saddan adalah penutup. Kalau kita sebut tadi maknakan dinding kan. Ini penutup. Aghshaynahum, kata Ibnu Abbas, pandangan mereka. Iaitu Allah akan patri pandangan mereka. Okay. Fahum, dia bukan mata. Kalau mata ni dia mata celik tapi tak pandangan mereka ya Allah tutup. Pandangan mereka ya Allah tutup. Dia boleh nampak tapi tak nampak kepada kebenaran. Okay. Fahum la yubsirun, maksudnya mereka tidak akan melihat kebenaran dan petunjuk. Yang petunjuk tak akan memberi manfaat pada dia. Dijadikan tabir penutup penglihatannya, ini Abu Jahal. Kalau dalam tafsir yang dimasukkan yang Allah tutup penglihatan dia adalah Abu Jahal. Sebab kan Abu Jahal kita bincang pada pertemuan kita lepas, Abu Jahal cakap dengan kawan-kawan dia, kalau aku jumpa Muhammad, aku akan pukul dia, aku akan seksa dia. Tapi satu hari tu Nabi ada kat depan dia. Para sahabat dia kata, pukul lah tu Muhammad depan kau tu. Dia kata mana-mana tak nampak. Depan kau tu tak nampak, dia kata tak nampak. Jadi Allah tutup penglihatan Abu Jahal ketika dia nak melontar Nabi SAW dengan batu ketika Nabi solat. Malangnya dia tidak dapat melihat Nabi SAW. Itu pendapat Ibnu Abbas. Pendapat Jalalain ni ada 2 orang. Pertama Jalaluddin As-Suyuti, Imam As-Suyuti. Yang kedua Jalaluddin Al-Mahili, itu sahabat dia. Jadi dalam dua-dua sahabat Jalalain ni, Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahili, dia buat satu tafsir nama dia Jalalain. Jalalain, 2 jalal. Jadi dalam tafsir Jalalain, perumpamaan bagi yang menghalang jalan-jalan keimanan pada mereka. Itu yang dimasukkan tentang yang tadi tu, maksudnya Allah tutup fa'aghshaynahum tu. Okay. Dan tafsir Am-Nunir ni adalah tafsir contemporary yang terbaik, itu yang ditulis oleh almarhum Dr. Wahbah Zuhaili, ulama Syria. Baru je kan meninggal dunia dalam 5-6 tahun yang lalu lah, baru je. Okay. Jadi dia kata penegasan ayat sebelumnya telah menggambarkan keadaan orang-orang kafir bukan sekadar terdongak daripada melihat kebenaran, malah dijadikan dinding di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak melihat apa pun
bagi mereka sudah tidak berguna lagi kebaikan, mereka tidak mendapat hidayah kerana kami, yakni Allah telah menutup pandangan mereka, telah menutup pandangan mereka. Okey, selesai, alhamdulillah. Jom kita masuk pada ayat yang seterusnya, okey. Jom kita baca ramai-ramai. Kita baca ramai-ramai. Saya baca dulu, lepas tu nanti kita perbetulkan hukum tajwidnya, lepas tu makhraj, sebutan ayatnya, macam mana nak sebut ayat ni dengan tepat. Kemudian kita baca ramai-ramai insya-Allah. Kalau dah habis baca ramai-ramai, kita baca terjemahan dia, kemudian saya tafsirkan apa yang dimaksudkan dengan tentang ayat ni. Okey, sebab itu alhamdulillah bagi sahabat-sahabat kita yang daripada Singapura, ahlan wa sahlan kan, okay. Ahlan wa sahlan. Sebenarnya sahabat-sahabat kita daripada Singapura ni anak murid daurah saya. Saya tinggal daurah sekarang ni kan, tak habis lagi. Jadi Allah SWT mereka sangat berminat untuk sama-sama dalam kelas tadabbur ni. Jadi insya-Allah mudah-mudahan. Jadi kita punya kelas ni ada 3. Ni uniknya kita ni. Satu, kita belajar kaedah Ar-Rumi, macam mana nak sebut betul, macam mana nak hukum tajwid yang betul. Kemudian kita baca ramai-ramai, jadi perbetulkan bacaan, okey, perbetulkan bacaan. Yang ketiga, kita tadabburkan apa yang kita baca, insya-Allah. Jadi bila kita 3 ni hampir komplit lah, tinggal 1 je lagi. Apa yang 1 tu? Mazid. Ada ke tazakur? Tazakur ke? Tazakur, zikir. Zikir ni dalam tafsir lah. Okey. Yang ketiga apa? Yang ketiga terjemahkan dalam kehidupan lah. Itu je, tinggal tu je. Tinggal 1. Amalan. Kita amalkan. Kita amalkan apa yang kita ni. Okey. Jom. InsyaAllah. Saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. Saya rasa a'udzu dah lepas kan? A'udzu semua dah boleh kan? Kalau tak sebelum ni bunyi a'udzu. A'udzu billahi. Salah. Dia dulu. A'u. Tu. Lepas. Biarkan kita punya udara ni lepas je. Yang kedua kita sepit sikit. Kan? Boleh? Jadi a'udzu. A'udzu. Boleh tak? Cuba ramai-ramai. Boleh dah, nampak jelas dah. Saya dengar pun dah jelas dah. A'udzu, kalau tak bunyi apa nama, a'udzu bin semua ain. Kalau tak ain, dua-dua alif. A'udzu, a'udzu. Dia bukan, yang tepatnya ialah okey, nanti kita akan jumpa ayat sabbihisma rabbikal a'la. Dia bukan a'la. Lalu kita ngaji adalah sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Salah. Sabbihisma rabbikal a'la. Okey, tak apa. Itu boleh insya-Allah. Itu kaedahnya. Okay. Jadi jom kita bincang ni. Okey. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Okey. Wasawa ni ada tanda berombak. Bila berombak ni maksudnya 4 atau 5 harakah. Tak payah pening-pening. Namanya apa kat sini? Mak wajib. Mak wajib. Nak hafal mak wajib lah, nak hafal mak jaiz lah. Jadi keluar mak jaiz pula, lagu mak jaiz pula. Lagu mak jaiz pula keluar kan. Jadi mak jaiz je kan. Okey. Mak jaiz, mak sentul. Keluar semua mat kan. Jadi tak payah pening. Jumpa tanda berombak je, itu 4 atau 5 harkat je. Mana-manalah kita jumpa nanti. 4-5 harkat. Okay? Kecuali kalau jumpa sabdu selepas dia. Jumpa sabdu. Waladdallin. Jadi dha tu kena 6 harkat sebab dia jumpa sabdu. Tasydid selepas tu. Okay? Jadi itu 6. Itu beza sikit.
Lepas tu kalau atas huruf pula, alif lam mim tu bukan 45 harakat dah sebab dia huruf. Alif tu huruf, lam tu huruf, mim huruf kan. Itu beza. Itu 6 harakat semua pada huruf. Tapi kalau pada perkataan, pada kalimah, kalimah ataupun word lah, kalau ayat sentence kan. Pada word, dia satu perkataan tu bererti 4 atau 5 harakat. 4 atau 5 harakat. Jadi kita akan baca wasawa, kan? Saya teringat kalau masa ngaji dulu. Kalau kita ngaji dulu kan ada orang Kedah, ada orang Johor kan. Kalau ngaji dulu ustaz saya ngajar ni Taranum macam ni. Wa ular sawa tu, ular sawa. Kalau orang kena orang Kedah, wa ula sawa, ula sawa kan. Patuk kakiku ku rasa saqit. Dia kata wa ular sawa, patuk kakiku ku rasa saqit. Ular sawa patuk kakiku ku rasa sakit. Okey. Okey. Anak-anak murid depan saya ni, anak saya depan. Okey. Jadi sawa wa sawaun, nampak? Okey. 69 baris tanwin di depan tu, 69. Jadi kalau 69 tak payah pening, itu hukumnya izhar. Tapi kalau 99 ada dua. Sama dia idgham, ya, idgham ni terpecah dua lagi, idgham ma'al ghunna, idgham bila ghunna. Yang kedua adalah ifa. Kalau jumpa tanwin di 99. Tapi kalau 69 macam ni, 69 atas tu dia terbalik, 69 berarti ni tak payah pening-pening, izhar. Izhar ni maksudnya terang dan nyata. Apa yang kita faham terang dan nyata? Terang dan nyata dia tak ada dengung. Dia bukan sawaun, tu tak terang. Dia jelas adalah sawaun alaihim, un sawaun alaihim. Dia tak boleh panjang sawaun alaihim, salah. Dia sawaun alaihim. Okay. Yang depan un kan. Tapi ain ni sepit sikit. Sawaun alaihim. Okey. Lepas tu mim dia ada tanda mati, kita dah belajar. Mim ada tanda mati, pendek umur sebab dia dah mati dah. Jadi jangan panjangkan kalau ada tanda mati. Sebab kalau tak ada tanda mati nanti kita panjangkan. Kita panjangkan 2 harakat sebab dia tak ada tanda mati. Ada tanda mati, pendek umur. Jadi alaihim nun mati jumpa zal. Okey. ANG nun mati jumpa zal, dia ifa. Bila ifa maksudnya sembunyi. Khufia kan asal kalimahnya khafa, sembunyi. Jadi kena sembunyikan bunyi nun yang mati tu. Kalau kita bunyi anzar tu jelas. Dia tak boleh jelaskan bunyi nun tu. Kita kaedah kita belajar adalah letak huruf G, A-N-G, ang. Tapi kan naik yang kat hidung kan. Jadi A-N-G naik kat hidung. Kalau tak naik kat hidung dia bunyi an. Jadi jadi kita akan baca zartahum am lam tun. Satu lagi T-U-N-G, tung naik kat hidung. Sebab huruf zal ni bukan huruf minungan lari kan. Jadi bukan masuk, dia sembunyi. Jadi tung, T-U-N-G, tung am lam tunzirhum. Ra tak ditebal sebab sebelumnya baris bawah. Kalau baris atas macam zar tu boleh. Tapi kalau tunzir tak boleh tebal tunzirhum la yu'minun. Sebab dia amzah, dia bukan ain. Kalau ain yu tersepit sikit. Kalau amzah yu.
YUK, yuk. Yuk minun, bukan yuk minun, yuk minun. Nanti kita akan ada. Boleh, jom insyaAllah. Kita baca sama-sama. Saya sebut 1, 2 mula. Saya tengok je gerak mulut dia betul tak betul. Sebab kalau saya dengar suara ni memang bercampur-campur. Mana tu betul tak betul ni. Saya hanya tengok gerak mulut je. InsyaAllah kalau gerak mulut tu betul-betul lah. Kalau huruf zal, jaga zal. Lidah kita mesti lebih gigi. Kalau tak lebih gigi, huruf zai. Zai. Okay. Boleh, insyaAllah. Jom. Okay, 1, 2, mula. Okay, tadi saya ada dengar yang lam panjang. Lam tu, dia ada tanda mati kan? Mim ada tanda mati, jadi mim ada tanda mati pendek umur, dia tak boleh panjang. Kita kena laju sikit. Ya. Lam okey, dia tak boleh baca lam tu tak boleh. Dia baca lam yang tu dua harakat. La yu'minun. Sekali lagi jom. 1, 2, mula. Ada terdengar lagi satu yang sebut anzartahum. Anzar. Dia bukan ifa, dia baca dengan izhar. Dia baca anzartahum. Anzartahum salah. Bagi dua harakat. Okay, boleh? Okay, jom. 1, 2, mula. Okey, ada lagi yang terlepas. Anzar. Dia bukan, dia tak sebut NJ ang. Dia bunyi anzar tahum. Okay, last. Sebab saya masih dengar lagi bunyi anzar. Dia tak bunyi okay, 1, 2, mula. Yang kali ni baru saya tak dengar perkataan yang anzar tahun tu. Saya dah dengar semua dah tepat dah. Tu kaedahnya. Okay, kalau kita tak betulkan malam ni, sampai bila-bila kita akan ngaji macam tu lah. Kita rasa dah betul lah tajuk kita. Kan? Kita rasa dah betul tajuk kita. Okay. Sebab itu kalau kita tengok pertandingan nyanyi kan, Malaysian Idol ke, Singapore Idol ke, kita rasa dah sedap dia nyanyi ni. Tapi juri boleh komen dia punya pitching dia lari. Pitching lari. Pitching tu tempo. Macam Piramli dia nyanyi. Engkau laksana bulan. Dia punya wajibul guna tu jelas tu. Tinggi di atas kayangan tu kan. Dia punya apa nama tempoh dia, kemudian dia punya dengung dia cukup. Jadi Allahu SWT macam tu lah kaedahnya. Jadi mengaji pun rupanya, menyanyi pun ada pitching lari, pitching tak lari, tempo tak betul kan. Tapi nyanyi rasa sedap dah. Rupanya okey ada. Jadi macam tu lah kalau kita mengaji. Allah SWT kalau salah kita dapat kesan kat mana kesalahan dia. Okey, macam tu lah insya-Allah macam main piano lah saya sebut. Main piano kita salah picit. Patutnya C major tapi C minor. Jadi dia akan bunyi lain lah. Cuba picit kalau piano tu kan yang button dia punya warna putih tu bunyi dia ting. Tapi kalau bunyi yang warna hitam tu dia bunyi lain sikit. Kan? Yang hitam tu.
Jadi macam mana kaedahnya? Jom. Okey, tak apa, alhamdulillah dah kita dah cuba perbaiki, saya terjemahkan. Dan wasawa'un ni sama saja. Itu kadang-kadang kita dulu ada orang belajar bahasa Arab kan. Kita kata syukran. Syukran kan terima kasih kan. Kita kata sawak-sawak. Sawak-sawak tu sama-sama. Sebab sawak ni maksudnya sama kan. Jadi sawak-sawak. Okey. Jadi okey. Wasawa'un maksudnya dan sama saja. Atas mereka, wahai Muhammad, a'anzartahum, sama ada engkau beri peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum, ataupun kamu tidak beri peringatan kepada mereka, fahum la yu'minun, mereka takkan beriman. Siapa dia? Orang yang telah Allah tutup hati dia tu. Ya, Allah telah tutup hati dia. Allah tutup pandangan dia. Jadi kau beri peringatan pada dia, wahai Muhammad, sama je. Kalau tak peringatan pun sama. Mereka takkan beriman. Ini maksud ayat yang kita baca itu. Okey. Jadi bila telah ditutup, dia dipatri hati mereka, tak berguna lagi peringatan. Tak berguna lagi peringatan. Namun Nabi SAW ni menjadi tanggungjawab dia. Walaupun dia tahu orang yang Allah telah tutup mata hati dia tu takkan beriman pada Allah. Tapi Nabi sebagai seorang Nabi, dia bertanggungjawab lagi untuk terus berdakwah kepada orang-orang yang Allah dah tutup hati-hati mereka. Cuma kata Allah pada Nabi, jangan sedih lah, jangan down. Jangan kau down, jangan kau sedih. Sebab kalau dia tak nak ikut tu berarti Allah dah tutup dah mata hati mereka. Tak apalah, kau nak dakwah terus, tapi kalau mereka tak ikut ajakan kau, dakwah engkau, jangan sedih Muhammad, sebab ada orang yang Allah telah tutup hati mereka, memang takkan beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Okey. Yang seterusnya ni sebab Nabi sedih, mereka tetap menolak dakwaan Nabi. Jadi Allah pujuk Nabi SAW. Ya, Allah pujuk Nabi SAW. Jangan down ya, jangan sedih. Itu ayat seterusnya. Okey, jom. Termasuk lagi sebenarnya ni tafsir yang tadi 5 je. 4 tafsir, 5 orang. Okey. Yang pertama, Ibnu Katsir kata Allah telah patri pandangan mereka dengan kesesatan. Okey, jadi tidak memberi langsung peringatan pada mereka, kata Ibnu Katsir dalam tafsir Quranil Azim. Ibnu Abbas pula tafsirkan pada ayat yang wasawa'un alaihim atau sama saja bagi mereka, iaitu Bani Makhzum. Bani Makhzum ni kabilah di Mekah lah. Abu Jahal dan sahabat-sahabatnya. Abu Jahal, Abu Lahab, apa lagi yang tak nak beriman tu, Umayyah bin Khalaf. Siapa Umayyah bin Khalaf? Dia adalah tuan kepada Bilal bin Rabah dulu, masa yang seksa Bilal kan. Tu jadi Abu Jahal dengan kawan-kawan dia, maksudnya ini sahabat kamu, menakutkan mereka dengan Al-Quran. Sama saja bagi Mahzum, Abu Jahal dan sahabat-sahabatnya, kamu wahai Muhammad menakutkan mereka dengan Al-Quran, mereka tak akan takut, malah mereka langsung tidak mau beriman. Ini Allah kata. Jadi mereka semua akan terbunuh di Badar. Sebab itu kalau kita lihat tafsiran sebelum ni, Allah dah di bawah ilmu Allah dah. Yang laqad hanqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun kan. Laqad haqa tu maksudnya telah benar janji Allah, mereka ni takkan beriman sebab bawah ilmu Allah, mereka ni takkan beriman sampai dia mati. Jadi siapa dia? Abu Jahal dan orang-orang yang terbunuh di Badar tu, di bawah ilmu Allah, mereka ni takkan beriman sampai mati. Sebab itu Allah tahu dah. Okey? Allah tahu dah. Okey, jom. Jalan lain pula sebut bahawa dia kata juga perumpamaan bagi yang menutup jalan keimanan kepada mereka. Jadi ini sawa'un alaihim anzartahum ni, kata jalan lain perumpamaan bagi menutup jalan-jalan keimanan kepada mereka. Jadi beri peringatan, kita peringatan sama. Itu perumpamaan, kata jalan lain. Tafsir Ibnu Katsir, Dr. Wabah Zuhaili almarhum, dia kata peringatan kamu kepada mereka, iaitu wahai Muhammad, atau tidak sama sahaja. Tidak akan memberi manfaat peringatan itu kepada mereka selagi mereka tidak bersedia menerima kebenaran dan patuh kepada seruan Allah. Ini tafsir tentang wasawa'un alaihim
anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Okey, sebelum kita masuk pada ayat seterusnya, okey. Kita baca sekali balik semula wasawaun sebelum kita masuk pada ayat seterusnya tu. Okey, jom. Jangan tengok skrin ayat lain dah. Tengok Quran yang kita ada. Okay, jom. Okey. Ikut saya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Satu, dua, mula. Okey, masya-Allah. Pada saya tak apa sebab semua dah pandai mengaji. Jadi kalau kita baca yang sebelum ni salah, kita betulkan pada benda yang salah, dia lebih lekat dalam kepala kita. Kalau ada benda yang baru, dia mungkin susah nak lekat pada kepala kita. Tapi bila kita betulkan yang salah, dia akan mudah kita ingat. Oh, kat sini aku kena tegur, Okay, insya-Allah tu. Okay. Saya besar-besar macam ni mengaji dengan Syekh Arab. Syekh Arab ni pakai pemukul lalat tu, plastik tu kan, depan pemukul lalat tu. Okay, dia duduk atas kursi, kita duduk kat bawah lah baca. Satu salah tajwid, pap kat sini pipi pemukul lalat tu. Mengalir air mata ni dua. Satu pedih sebab kena pemukul lalat. Satu lagi malu, belakang-belakang tu semua ustaz-ustaz yang balik Malaysia orang panggil ustaz kan. Ceramah sana, ceramah sini. Ni semua budak-budak Azhar ni. Universiti Al-Azhar belajar dengan Syekh. Salah kan. Siapa kenal Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin? Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin tu siap kena piat telinga dia dengan Syekh. Muhammad, ingat Fatihah kau ada 3 salah. Sampai Syekhnya boleh cakap Melayu. Supaya dia ngajar budak Malaysia kan. Ra tebal. Sama Muhammad kena piat telinga dia. Ya. Saya paling kuat pak pemukul lalat kat tinggal pipi dah besar-besar kena pemukul lalat lagi. Tu masa belajar lah. Sebab kita belajar Al-Quran ni di luar, dia bukan kat Universiti Al-Azhar, dia kat luar jumpa Syekh. Okey, jom insya-Allah jom. Kita masuk pada ayat 11. Okey, bila nun bersabdu, dia dipanggil wajibul gunna, wajib berdengung. Sebab kita tahu yang bila bersabdu tasydid macam ni, huruf nunnya ada 2. Jadi yang pertama in, yang kedua na. Inna. Kalau satu je wa inna, tapi wa in satu in, lepas tu na. Inna. Okey, tanya. Jom. Innama tu. Okey, jadi kat sini dah tak salah dah sebab yang sebelum ni kita jumpa am lam tunzirhum, cuma tak ada hum kat sini lah. Jadi tunziru je. Jadi tak salah lagi insya-Allah lepas ni. Jadi innama tunziru man ittaba'a dzikra khasyiyar rahman bil ghaib. Kalau tak boleh kita berhenti dekat man ittaba'a dzikra khasyiyar. Tak boleh man ittaba'a dzikr macam tu. Kalau nak berhenti zikr, bunyi zikr. Tapi jarang orang berhenti situ. Orang akan baca man ittaba'a dzikra khasyiyar rahman bil ghaib. Okey, jom. Tu ni nun mati tak ada nun mati, jumpa huruf zal. Zal ni bukan huruf minum dengan lari, jadi ikhfa. T-U-N-G, tung. Lepas tu naikkan kat hidung. Watu ziru. Okey. Lepas tu manittaba'a. Alif ni ada tanda short kecil atas dia tu. Short kecil tu namanya hamzah wasal. Hamzah wasal berjumpa macam ni. Hamzah wasal ni tak dibaca. Jadi terus masuk kat ta. Ta ada 2 pula tu. Jadi manit, M-A, baru atas A, ma-N-A.
Nun N baris bawah I, jumpa ta yang satu. Jadi manit, M-A-N-I-T, manit. Lepas tu ta, taba'a. Makna sedap. Kalau betul-betul Okey. Jadi manit taba'a, manit taba'a zi. Lidah kita macam ni. Zi. Manit Lidah kita. taba'a zik. Okey, bukan zi, gigit zi. Jadi manit taba'a dzikra khashiyah wa khashiyar pedas bil ghaib. Okey, bila bil ghaib sini dia hukum dia madlin. Madlin tu apa? Bacaannya lembut. Ghaib. Okay. Lepas tu kalau jumpa macam ni, Abang ambil gambar Wan durian tu. ada durian. Yo. Tak hati yang tak hantar ke sini hantarlah ke sini. Okey. Masya-Allah. Itu lepas sudah. Okey, tak apa, insya-Allah. Sekarang ni musim durian, faham. Okey. Ghaib ni boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kita ulang itulah. Wa khashiyar rahmana bil ghaib. Itu 2. Wa khashiyar rahmana bil ghaib. 4. Wa khashiyar rahmana bil ghaib. 6. Pilihlah. 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Tak masalah. Okey. Macam tu kaedah. Kalau sama dengan kalau kita baca li'ilam fi Quraisy. Nampak kan? Nampak? Ra tu baris atas, ya tu baris mati, shin dia sepatutnya shin, tapi oleh kerana last kita matikan. Jadi sama kaedahnya. Ini panggil madlin. Quraisy. Jadi bil ghaib. Untuk harakah boleh 2, 4, 6 Okey, jom. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Okey, jom kita tengok effort dia punya effort Kat sini fabashshirhu. Ra tak ada tebal sebab sebelum ra baris bawah. Ra yang bunyi tebal adalah ra yang baris atas, ra yang baris hadapan. Tu semua bacaannya. Ru tebal, tapi kalau ri dia tak boleh tebal. Okey. Kemudian ataupun ra yang mati sebelumnya baris atas. Ataupun ra yang mati sebelumnya baris hadapan. Itu kena tebal. Tapi kalau ra sebelum yang mati sebelumnya baris bawah nipis. Ataupun ra yang baris bawah nipis. Atau di kaedahnya lah. Jadi kat sini tak boleh tebalkan ra-nya. Jadi kena bunyi fabashshirhu. Fabashshirhu bimaghfiratin. Tanwin ta ada 2 bawah in, tin. Jumpa waw, tinw. Jadi kata idgham sebab huruf minum, mim, ya, nun, waw. 2 waw, minum. Okay. Minum maksudnya bunyi tanwin tu masuk kat waw. Jadi patutnya bunyi tin wa. Jadi tiu. Bimaghfiratin tiu. Tapi kat hidung. Bimaghfiratin kan? Wa ajring ring kaf. Ring lagi dong. Wa ajring, bukan wa ajrin karim. Karim ni boleh 2, boleh 4, boleh 6. Okey, namanya ma'arif sukun. Karim. Ra tak boleh tebal. Karim tak boleh. Karim. Lepas tu mim yang last tetap bibir. Karim. Betul jom. Kita baca, saya baca dulu. Innama tunziru man ittaba'a dzikra khashiyar rahmana bil ghaib.
fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Jom, 1, 2, mula. إنما تنذر من Okey, ni sekali baca je lulus. Sekali baca je semua lulus. Sebab kita dah tadi kita dah tegur banyak kali kan kat situ. Jadi kat situ tak ada kesalahan dah. Lepas tu saya pun dengar jelas maghfiratiu jelas. Okey, lepas tu wa ajrin karim. Okey, boleh? Tak apa, okey. Tadi dah betul lah. Ini apa nak panggil? Double confirmation sekali. Okey, sekali lagi. Okey, untuk sahkan. Kita kunci dia. Okey, jom. 1, 2, mula. Okey, alhamdulillah. Yang kedua pun okey. Tak ada masalah. Jadi bila kita dah betulkan yang pertama tadi, insya-Allah alhamdulillah. Okey, tak ada masalah dah. Okay, jom. Maksud dia apa yang kita baca tadi adalah siapa? Maaf Ustaz. Okey. Okey. Allah SWT, maksud yang kita baca tadi adalah sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mahu mengikut peringatan. Dan Peringatan hanya berguna yang takut Tuhan yang Maha Pengasih. Walau dalam keadaan mereka tidak melihatnya. Bil ghaib tu maksudnya ghaib kan? Walaupun tidak melihatnya. Okey. Oh, Wahida dekat depan Kaabah. Saya kat luar masjid ni. Wahida betul-betul kat depan Kaabah Saya kat luar masjid, belum masuk lagi. Tawaf ni. Awak tengah tawaf ya? Tak sah ni, tak sah. Bahu kiri lari pada Kaabah. Awak tengah lain. Bahu Kena betulkan. Okey, insya-Allah. Okey. Ghaib ni maksudnya walaupun dia tidak melihat Allah, maka orang macam ni kata Allah beri dia berita gembira. Berita gembira dengan pengampunan daripada Allah wa ajrin dan balasan yang karim, yang mulia, itu syurga Allah SWT. Jadi orang yang ikut dakwah engkau Muhammad, orang yang ikut dakwah engkau, dan dia ni memang takut dengan Allah walaupun tak melihat Allah, tak melihat Allah, fabashiru, maka kata Allah beri berita gembira pada mereka dengan dengan balasan yang mulia, itu syurga. Okey, jangan macam kita lah kan. Kita beriman pada Allah. Walaupun kita tak pernah melihat Allah, tapi kita tahu Allah tu ada, kan? Jadi kalau kita takut nak buat dosa walaupun tak ada siapa yang lihat kita, orang macam ni, Allah beri mereka berita gembira dengan pengampunan Allah dan wa ajrin karim. Okey, insya-Allah. Jom. Kalau kita rujuk pada surah Az-Zariyat ayat 55, wa dzakir, dan berilah peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Orang yang yakin dan percaya. Tapi kalau orang yang tak nak yakin, tak percaya, memang takkan beriman, takkan memberi manfaat lah peringatan tersebut. Macam mencurah air di daun keladi lah istilahnya. Mencurah air di daun keladi, tak ada pun. Okey, istilahnya. Okey. Yang mendatangkan manfaat tu bila Okey, insya-Allah. As-Sa'di dia kata peringatan ni ada dua. Satu, orang yang tak tahu. Yang kedua, orang yang dah maklum dah. Yang dah maklum. Okey. Jadi wa kat sini bukan fa yang ayat yang surah Az-Zariyat tu. Dan berilah peringatan. Maksudnya bukan fa, dia wa. Bawah ni bukan atas ni, bawah. Surah Az-Zariyat. Waw ni maksudnya adalah
peringatan yang berulang-ulang. Okay, tak boleh beri peringatan sekali lah. Kena banyak kali. Macam saya kongsikan, saya kongsikan semalam forum saya kan, saya kongsikan tentang apa nama, mak ayah kita dulu marah kita, mak kita lah terutamanya bebel. Bebel. Kalau ada orang datang rumah, jangan sibuk-sibuk kat depan katanya. Jangan sibuk-sibuk kat depan. Kan, ini karipap ada 5, anak dia dah habiskan 5-5. Tetamu tak dapat sebiji pun. Sebab anak dia ada 5 orang. Itu kalau macam tu kita dulu, tetamu balik siap memang kena kan. Memang kena. Tapi sekarang ni tak, malah mak-mak sekarang ni pun kita tak rasa bersalah pun pula anak dia pergi ambil apa nama karipap kat pinggan tu kan. Cak bagilah ambil satu pergi main jauh-jauh tu dia. Tadi dah gambar tetamu. Lepas tu dia boleh ambil satu bagi anak dia pergi main jauh-jauh. Dia tak tahu anak dia ada 5 orang belakang tengah tengok TV. Yang karipap yang digoreng 5 je, 5 biji je. Bila adik yang kecil datang dekat akak dia yang tengah tengok TV, mana dapat karipap? Ada kat depan. Seorang pergi 5 habis. Tamu tak dapat apa-apa. Tamu tak dapat apa-apa. Jadi kenapa kita dulu boleh ikut benda ni? Kita memang kalau ada tamu kita tak nak keluar. Sebab mak kita selalu pesan. Mak kita selalu cakap berulang-ulang mak kita cakap. Kalau lalu depan orang tunduk. Sampai kadang-kadang kita lalu kat siapa-siapa pun kita akan buat automatik kita tunduk. Sebab benda tu peringatan. Selalu kita ulang-ulang kan. Tu kaedah macam tu insya-Allah. Jadi sebab itu peringatan ni kena berulang-ulang. Jangan bosan menasihati. Kalau ada anak kita yang macam ni, jangan bosan nasihat dia. InsyaAllah nanti peringatan tu memberi manfaat. Kalau kita rujuk dalam ayat ni nanti, ada satu ayat lagi yang ada sakta tu. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha. Itu penyesalan orang-orang kafir. Dia kata, celakalah kami, orang-orang kafir kata, siapa yang membangkitkan kami daripada tempat pembaringan kami ni. Sebab selepas daripada tiupan sangkakala yang kedua, yang pertama, dia ada tempoh. Riwayat kata 40,000 tahun tempoh dia. Sebelum ditiupkan sangkakala yang kedua untuk bangkitkan manusia. Jadi orang kafir yang kena siksa dalam kubur ni, bila dah kiamat, mereka ni rasa dah habis dah siksa. Jadi stop dah. Jadi bila dihidupkan balik semula, dia kata habislah, celakalah kami. Siapa yang bangkitkan kami daripada tempat pembaringan kami ni, maksud tempat tidur kami ni. Kan? Lepas tu dia kata, hadza ma wa'adar rahman. Inilah yang dulu dijanjikan oleh Tuhan Ar-Rahman. Lepas tu wasadaqal mursalun, yang telah dibenarkan oleh para rasul. Jadi barulah peringatan tu bermanfaat pada mereka. Itu yang datangnya peribahasa Melayu tu kata, menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tidak berguna, macam anjing dengan bayang-bayang kan, macam anjing dengan bayang-bayang kan, dia dah menyesal, tulang pun dah jatuh dalam sungai. Tulang pun dah jatuh dalam sungai, dah tak boleh nak ambil dah kan, macam itulah istilahnya. Okey, jom. Jadi berita gembira pada orang-orang yang menerima peringatan dan takut pada Tuhan walaupun dalam keadaan ghaib, maksudnya mereka tidak melihat Allah. Okey, walaupun manusia tidak melihat mereka, jadi beri berita gembira kata Allah SWT kepada Nabi, beri mereka berita gembira dengan pengampunan daripada Allah dan juga balasan yang besar, balasan yang mulia, iaitu syurga Allah SWT. Jom kita tengok tafsir pula, ada 5 tafsir. Okey. Pertama sekali Ibn Kathir, yang kedua Ibn Abbas, yang ketiga Jalalain, yang keempat Al-Munir. Okey, yang keempat Al-Munir. Okey. Untung kita ni, kita dengar je malam ni 5 tafsir kita buka dah buku. 4 tafsir, 4 kitab tafsir tebal-tebal semua dah kita buka dah. Okey, dengan kita hurai. Okey, tafsir Ibn Kathir dia menyebutkan bahawa yang bermanfaat hanyalah kepada mereka yang mahu beriman je. Jadi manittaba'a dzikra, yang bermanfaat hanya mereka yang nak je, yang mahu beriman. Az-dzikra kat sini adalah Al-Quran maksudnya. Manittaba'a dzikra, yang az-dzikra tu kata Ibn Kathir ialah Al-Quran. Siapa ikut Al-Quran, fabashhiru bimaghfiratin, beri mereka berita gembira dengan pengampunan dan syurga. Okey. Kemudian khasyiyar rahman, maksud dia siapa yang takut dengan Ar-Rahman, Tuhan Allah,
walaupun tak ada siapa yang melihatnya. Walaupun tak ada siapa melihatnya. Kita kadang-kadang kita kan macam kisah Sayyidina Umar Al-Khattab yang dia berjalan pada waktu malam, dia dengar ada seorang ada perbualan ibu dengan anak. Jadi ibu dan anak ni jual susu di pasar Madinah. Jadi kata ibu dia, nak campurkan sikit air pada susu kita ni untuk membanyakkan air, susu ni. Jadi kita untung besar sikit lah. Untung besar sikit. Okay. Allahumma salli alaihi wasallam. Lepas tu dia kata, jangan ibu, nanti Omar tahu. Omar ni Amirul Mukminin, Omar tahu. Jadi Allah SWT kata ibu dia, Omar tak tahu. Mana Omar tahu? Kan kita berdua je dah Omar ni, mana ada Omar? Lepas tu anak dara dia kata, walaupun Omar tak tahu, tapi Tuhan Omar tahu. Tuhan Omar tahu kan. Jadi orang yang takut macam tu, walaupun tak ada siapa yang lihat dia, ni memang Allah suruh beri berita gembira dengan pengampunan daripada Allah, lepas tu dengan balasan syurga. Jadi kalau kita sorang-sorang pun kita tak buat dosa. Sorang-sorang tak buat dosa. Okey. Tapi kalau kadang-kadang ramai, kita takut nak buat dosa sebab ramai orang tengok kita. Ni sorang-sorang. Kita sorang-sorang, tak ada orang pun. Jadi kita tetap tak buat dosa. Itu memang besarlah ganjaran dia. Okey, Ibnu Abbas kata, mereka yang takut ni wa khasyar rahmana bil ghaib, macam Abu Bakar dengan sahabat-sahabat dia. Abu Bakar dengan sahabat Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang Sayyidina Umar Al-Khattab. Kalau kita bincang yang ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtan nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu angkat suara kamu melebihi suara Nabi SAW. Kan? Sayyidina Umar Al-Khattab yang terkenal dengan garang dan kerasnya, tegasnya tu, bila turun ayat ni, dia bercakap dengan Nabi bisik-bisik. Ya Rasulullah. Gitu. Boleh tak aku kan? Nabi kata, Umar, tak dengar, cakap kuat sikit Umar. Lepas tu, ya Rasulullah. Dia bisik. Umar, cakap kuat sikit. Lepas tu kata Nabi SAW, kenapa kau ni? Kan? Kenapa kau ni? Bisik-bisik sampai tak dengar suara kau kan? Dia kata, ya Rasulullah, aku takut ayat ni kena kat aku, ya Rasulullah. Ayat apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtan nabi. Jangan kamu angkat suara kamu melebihi suara Nabi SAW. Wala tajharu bil qaul, jangan kamu keraskan suara kamu macam kamu cakap dengan kawan-kawan kamu. Jadi cakap Nabi tak boleh macam tu. Tapi kalau kita pergi Raudah, masya-Allah, lagi-lagi tempat perempuan. Kami yang kat sebelah lelaki ni, aduh, kecohnya. Makcik. Duduk. Ibu, bangun. Aduh. Kan, ada yang siap kutuk Arab ni cakap Melayu. Dia tak mungkin Melayu tak dengar, Arab tak faham cakap Melayu. Tapi kita orang Melayu kat sebelah canvas tu, sebelah pagar tu, dengar. Siap dia kutuk lagi yang makcik pengawas ni. Kan? Bisinglah pakcik pengawas ni. Dia cakap, bisinglah makcik pengawas ni. Dia kata kan, dia pakcik kutuk lagi kan. Allahu Akbar. Kalau lah Nabi hidup lagi, sahabat pun takut je tu. Okey, saya nak bawa tu kisah. Bila ada dua orang sahabat baru masuk Islam, dia ni Allahumma salli alaihi dia ni keliru. Seorang berpendapat kata, kalau kita infak sposin maksudnya sikit lah, kecil lah, untuk buat masjid yang 5 juta kan. Dia kata Allah tak terima kot sposin ni, sebab cuba kita cari kat masjid yang 5 juta ni, mana kita punya sposin kita infak tu. Jadi pada dia macam sposin ni kecil sangat, jadi Allah tak balas. Allah balas yang besar-besar je. Itu pendapat dia sebab dia baru masuk Islam, dia tak tahu lagi. Yang kedua pula dia kata, kalau kita buat dosa kecil ni, Allah tak siksa kau kat akhirat. Sebab Allah kecil sangat dosanya. Apa dosa kecil yang kita tahu? Petik daun hijau sambil jalan kan, ada pokok bunga, kita petik daun hijau. Kita kata Allah tak mati pun pokok tu, alah selai je pun kan, pokok tu tak mati pun, tapi itu dosa kecil. Dia menyakiti pokok. Macam kita lah, ada orang lalu tiba-tiba tarik rambut kita selai kan, tak mati pun, alah selai tak mati pun, tarik rambut kan, selai, tapi sakit lah kan, selai walaupun selai sakit lah. Jadi macam tu lah, itu dosa kecil rupanya, dosa kecil. Jadi bila dua orang ni datang, ketika tu Rasulullah dengan para sahabat sedang makan, termasuklah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq bila datang, dia kata, ya Rasulullah, minta maaf nak tanya soalan. Dia kata, betul ke kalau kita infak sposen ni pada suatu pembangunan yang besar,
Allah tak kira sebab kecil sangat pusin ni. Lepas tu seorang lagi, Rasulullah saya pun ada soalan. Rasulullah betul ke kalau kita buat dosa kecil macam petik daun hijau ni, dia kata Allah tak balas sebab kecil sangat dosanya. Dan tu Nabi diam sekejap, malaikat Jibril datang bawakan pada Nabi ayat Al-Quran. Ni asbabun nuzul kepada ayat wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa may ya'mal, barang siapa yang melakukan suatu amalan walaupun seberat zarah. Zarah ni mikro, nak tengok kena pakai mikroskop. Nak tengok zarah, nak tengok sel ni kena pakai mikroskop. Dia tak boleh tengok dengan mata kasar kita. Okay. Walaupun orang tu buat kebaikan, walaupun sebesar, seberat zarah, okay, yarahu. Kalau dia buat kebaikan, dia akan nanti lihat di akhirat. Okay. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau siapa yang buat suatu keburukan, walaupun sebesar zarah, seberat zarah, yarahu, nanti dia akan lihat nanti di akhirat. Jadi Allah akan siksa di akhirat nanti. Bila dengar ayat ni, jadi dua orang sahabat ni dah berlalu pergilah, gembira dah dapat jawapan. Rasulullah kata jom kita sambung makan. Kita sambung makan. Abu Bakar bila dengar ayat ni, dia kata ya Rasulullah, minta maaf boleh tak aku nak basuh tangan nak bangun. Sebab bila dengar ayat yang kau baca dua ayat tadi tu, hilang selera aku makan. Hilang selera aku makan. Jadi dia terus minta izin pada Nabi SAW, dia terus bangun. Tak sambung makanan tu sebab dia kata kalau masuk ke dalam mulut, aku tak mampu nak telan. Dia kata. Tak mampu nak telan sebab takut sangat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kan? Itulah. Tu martabat para sahabat. Jadi yang disebut wa khasyar rahman itu, kata Ibnu Abbas, mereka yang takut seperti sahabat Abu Bakar dan sahabat-sahabatnya Omar dan seumpamanya, kan? Okey. Fabashirhu, maksudnya di dunia beri berita gembira, wa ajrin karim, maksudnya dalam syurga. Masuk syurga. Jadi orang-orang macam ni semua masuk syurga. Okey. Dah sibuklah dia ni kucing. Okey. Dah turun. Okey, terus Jalalain kata, Jalalain. Jadi Allah SWT tidak memberi manfaat sebab disebabkan kekejaman dan kesombongan mereka. Jadi peringatan tu disebut tadi innama tunzir man ittaba'a dzikra. Jadi orang yang tak nak ikut tu tidak memberi manfaat kerana kekejaman dan kesombongan mereka. Okey. Kemudian Al-Munir kata siapa yang mengikut Al-Quran dan takut seksa Allah, sama ada secara rahsia maupun terang-terangan. Itu yang disebutkan tentang wa khasyar rahman ittaba'a zikra wa khasyar rahman. Itu yang dimaksudkan dengan ayat ni insya-Allah. Okey, selesai. Alhamdulillah. Okey, boleh faham? Okey, itulah untungnya kita kalau kita belajar tafsir. Tafsir ni berasal dari kalimah fassara yufassiru tafsir, kan? Fassara ni kalau macam tali tu dia dah kusut dah kusut dah. Kita tarik makin ketat, tarik makin ketat kan. Jadi fassara ni kita leraikan dia satu-satu. Kita leraikan satu-satu. Jadi fassara ni maksudnya kita rungkaikan. Jadi kalau yang kusut tadi kita rungkaikan. Jadi ayat Allah SWT nampak macam tu, tapi bila kita rungkaikan, nampak satu. Oh, itu yang dimasukkan. Selama ni kalau kita baca, zikra tu zikir macam subhanallah tu tak. Zikra tu adalah Al-Quran yang masukkan dalam ni. Lepas tu kita tak tahu pun selama ni yang manittaba'a dzikra wa khasyar rahman itu adalah Sayyidina Abu Bakar dengan sahabat-sahabat dia. Sayyidina Abu Bakar sahabat dia. Betul Allah beri berita gembira pada dia dengan syurga. Itu maksud dia. Ni pendapat ulama-ulama tafsir lah. Kalau Ibnu Abbas tu adalah sahabat Nabi SAW, sepupu Nabi. Okay, tu pentingnya kita belajar tafsir. Okay, jom. Ada masa lagi 5 minit. Kita sambung ataupun saya buka kepada soalan. Malam ni dah berapa ayat kita baca? 3 dah? 2. Baru 2. Malam ni 2. Baru 2.
Okey. Nak baca lagi ataupun nak tanya soalan? Ustaz, saya nak tanya soalan. Silakan. Siapa? Arfah. Oh ya, saya. Arfah tak tanya sebab Arafah kan dah tahu dah. Arafah, ya Arafu. Arafah. Apa maksud Arafah tu? Arafah telah mengetahui. Telah mengetahui. Dah Okey. tahu dah, tak payah tanya. Okey, silakan Arfah. Okey, dalam ayat 9 ayat yang ke-9 Ustaz. 9. Kan? 10. 10. Okey, sorry yang ke-9, yang ke-9. 9, okey. Okey. Dan kami jadikan di hadapan mereka. Kenapa dalam digunakan kami? Itu Okey. saya tak faham. Okey, alhamdulillah. Okey. Okey. Satu, ganti nama kami dalam Al-Quran, dia adalah ganti nama yang agung. Yang agung. Maksudnya kalau dia nak menunjukkan keagungan Allah di kami tu. Macam kita beri salam lah, Assalamualaikum. Sebab kum tu adalah ganti nama untuk ramai. Kan, kalau seorang lelaki ka, Assalamualaikum. Kalau perempuan ki, Assalamualaikum. Kan? Tapi kenapa orang perempuan pun Assalamualaikum, seorang lelaki pun Assalamualaikum? Sebab ganti nama, dhamir ganti nama, kum tu adalah untuk ganti nama menghormati. Kum tu adalah ganti nama menghormati. Jadi kalau seorang pun kita Assalamualaikum. Kum itu adalah kamu semua, bukan kamu semua tapi kamu, tapi kum itu adalah ganti nama menghormati. Itu dalam bahasa Arab. Tapi nahnu, kami dalam Quran ni maksudnya ialah ta'zim Allah, maksudnya agung. Allah tu agung. Ganti nama nahnu tu maksudnya bukan kami 3 orang atau lebih. Tak, itu maksudnya agungnya Allah, azim. Okay. Yang kedua, para ulama kata nahnu gunakan ganti nama kami dalam tu maksudnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah ni ialah bawahnya ada malaikat, kemudian ada para nabi dan para rasul Allah. Jadi bila sebut alaikum, okay, maksudnya Allah SWT, tu kerajaan Allah SWT. Okay, alhamdulillah, macam itulah. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjawab soalan. Memang itu menjadi keraguan kita. Allah kan satu, tapi kenapa Allah guna ganti nama ramai, kan? Jadi macam betul lah orang Kristian kata Trinity, 3 Allah, 3 Tuhan. Kan? Sebab nahnu kan ramai. Kan? Oh tak. Jadi kita tahu bahawa bila guna kalimah ganti nama kami, dia merujuk kepada keagungan Allah. Yang kedua adalah kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, selesai. Alhamdulillah. Okey, ada soalan lagi? Saya tak cadang nak sambung baca ayat yang seterusnya, tak apa. 2 dulu. Dalam ni sebab kita dah baca yang tadi yang sebelum tu, tapi kita dah tafsirkan. Kalau ikut tafsir ada 3. Cuma ayat 2 je kita baca. Tak apa, slow insya-Allah. Okay, ada soalan tak? Tak ada? Okey. Boleh. Kalau tak boleh kita tamatkan kat sini. Kita sambung minggu depan insya-Allah hari Khamis waktu yang sama. Cuma Allah SWT tak apa, kita on pukul 9 tapi kita mungkin start 9.10 macam tu lah, 9.10, okey. Jangan rasa terlambat sangat sebab kita faham. Tadi pun saya azan je, Allah tak habis lagi la ilaha illallah sampai azan saya dah solat dulu lah. Sebab sini masuk 9.50. 8.50 masuk. 8.45. Oh 8.45, 8.45 lebih sikit lah, 8.47 tu. Yalah, asal Isyak lambat. Lambat. Kalau kita nak tunggu sampai habis azan ni 6-7 minit. 6-7 minit 8.55 kan. 8.55. Saya solat Isyak 2 jam. Tu tak percaya. Tak ada. Okay, tak adalah. Okay, kalau Ustaz pukul 9, Ustaz pukul 9 dah masuk dah. Ustaz solat Isyak ni macam patok ayam ke apa, lajunya. 3 minit je solat Isyak. Jadi kantul lah kan. Jadi tak apa, masuk lambat sikit tak apa insya-Allah. Okey. Jadi 9, 10 kita start macam tu lah, boleh Tapi kalau anda kata Isyak nanti akan datang, dia makin cepat. Jadi kita tetap pukul 9 lah. Okey. Apa nama? Google Meet yang ni. Google Meet ni kita buka pukul 9. Siapa nak masuk dulu, nak borak-borak,
Berbual. Jadi bolehlah insyaAllah. Nanti dah tengok dah ramai masuk, kita baru start. Boleh insyaAllah? Okay. Nanti yang tentang bengkel tajwid Edaa Rumi tu, saya bincang dengan Seri lah. InsyaAllah kita maklumkan. InsyaAllah. Okay, cukup perkara itu. Kita tutup dengan sama-sama kita doa. Doa khatam Quran. Boleh? Jom. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa rahmah. Allahumma inna nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawah ana ma'ini wa waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.